Tanya EP Anda. Tanya EP Anda. Ya, petang ini bersama dengan Dr. Intan Azura Mokhtar, EP Jar Siang Mokyo yang juga merupakan anggota Jawatan Kuasa Parlimen Pemerintah, dan rakan hos saya Hassan Salim menggantikan Zaza Majid untuk minggu ini. Betul. Dan bila bercakap tentang pendidikan prasekolah ini, walaupun Hassan tidak melaluinya, tetapi nampaknya Saya lihat banyak rakan-rakan saya yang melaluinya. Saya rasa kalau macam dahulu saya melihat mereka ke sekolah makan, saya rasa cemburu lah. Sebab macam syok gitu kalau dulu dapat sekolah makan. Macam itulah, dapat pergi sekolah dapat makan. Ya, pakai uniform, cantik pula tu dulu. Itulah ada tie-nya tu kan, tie leh dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita beralih pula kepada pemilihan prasekolah ni. Kadang-kadang bagi ibu bapa ni untuk memilih tadika ataupun prasekolah yang bertepatan pada cita rasa yang sesuai untuk anak-anak mereka menjadi satu perkara yang memeningkan kepada mereka jadi mungkin kita dapatkan antara faktor-faktor dari pendapat Dr. Intan yang ibu bapa perlu ambil kira sebelum memutuskan pilihan prasekolah untuk anak mereka yang mana untuk dipilih. Yang pertama sekali, ramai antara para ibu bapa kita, saya juga sebagai seorang ibu yang penting sekali adalah mutu pendidikan prasekolah itu. Dan sebelum ini kita pernah dengar bahawa ada ibu bapa yang mampu membayar sebanyak beratusan dolar sebulan untuk pendidikan prasekolah bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu, pihak pemerintah juga telah memastikan bahawa kita mempunyai pengendali utama yang dapat memberikan mutu pendidikan prasekolah yang tinggi, tapi pada masa yang sama memastikan yuran itu dapat dimampui oleh kebanyakan daripada kalangan ibu bapa kita lah. Sekarang kita mempunyai 5 pengendali utama. Dahulu cuma ada 2, My First School dan juga PCF, tapi sekarang kita mempunyai 5, dan ini untuk memastikan lebih banyak pengendali utama yang terdapat di estate-estate perumahan yang boleh memberikan pendidikan prasekolah yang bermutu bagi anak-anak kita. Bermutu tidak semestinya mahal Tidak semestinya mahal. Itu adalah rasional yang penting bagi pengendali utama. Bermutu tetapi boleh dimampui. Dan bagaimana pula tentang persediaan anak-anak kita dari prasekolah ke sekolah rendah? Inilah saat-saat yang paling mendebarkan untuk ibu ayah yang anak mereka terutamanya dalam K2. Bila nak masuk sekolah tu, ramai yang merasa cemas. Anak ni dah pandai baca belum? Anak ni dah pandai memahami matematik belum? Bagaimana dan sebagainya. Dan kalau ada yang masih merangkak-rangkak, ibu bapa jadi panik. Jadi ini biasa yang kita lihat. Saya pun pernah melaluinya saat-saat gementar apabila nak hantar anak ke sekolah. Itu dia ibu bapa yang selalu panik. Anak-anak memanglah dunia mereka. Tapi memang lumrah lah memang sesuatu yang semula jadi bagi ibu bapa untuk prihatin akan anak mereka. Mungkin rakan yang boleh membaca anak jiran boleh membaca tapi anak sendiri belum boleh membaca. Jadi risau juga. Betul? Tapi berbeza San, waktu ibu dan ayah kita nak hantar sekolah rendah diri kita ke sekolah rendah, mereka tak ada kisah mereka tahu pergi sekolah ni dah siap beg kotak ni, besar ni kotak saya ingat lagi beg kotak dulu tu. Itulah jadi agaknya bagaimana prasekolah boleh menerapkan nilai-nilai pembelajaran yang perlu ada mempersiapkan anak-anak kita, dan sekaligus mereka bersedialah untuk beralih ke sekolah rendah. Dr. Intan. Pertama sekali kita harus akur bahawa anak-anak kita membangun dengan berbeza. Ada anak-anak kita yang mungkin dapat membaca dari umur yang lebih awal, ada yang mungkin dapat melakukan demikian mungkin 1-2 tahun kemudian. Tapi janganlah kita memberi tekanan yang terlalu banyak kepada anak-anak kita. Walaupun di peringkat K2 ada di antara anak kita yang mungkin belum dapat membaca dengan lancar, kita tidak harus khawatir kerana di peringkat sekolah rendah seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah pendidikan adalah adanya learning support program atau program untuk memberi sokongan untuk belajar bagi anak-anak kita, terutama dalam bidang bahasa Inggeris dan juga bidang matematik. Jadi itu untuk memastikan bahawa anak-anak yang mungkin belum lagi membangun dari segi membaca atau mengira dapat dibantu dari peringkat darjah 1 sehingga ke darjah 4 dan darjah 6. Jadi janganlah kita terlalu khawatir. Kadang-kadang kita cakap mungkin ibu bapa itu menyerahkan segala-galanya kepada guru di tadika. Bagaimana pula peranan ibu bapa ni? Kadang-kadang mereka dah belajar di rumah di sekolah di tadika, tapi di rumah tengok televisyen misalnya.
tak ada membaca, tak ada kesinambungan. Macam mana Dr. Intan? Itu juga penting kerana apa yang anak-anak kita belajar bukan setakat di dalam bilik darjah saja, bukan setakat waktu 1, 2, 3 jam itu saja. Pelajaran itu sebenarnya berlaku di sekeliling. Apa yang mereka lihat di rumah, di luar, itu juga dapat membantu mereka menimba ilmu. Ya. Pernah saya mengadakan adanya Kids Read, ya, satu program membaca bagi anak-anak prasekolah di kawasan undi saya di Jalan Kayu. Tapi pada mulanya ada sokongan daripada para ibu bapa, mereka menghantar. Dan walaupun kita menjemput para ibu bapa untuk duduk bersama, membaca bersama anak-anak itu supaya apabila di rumah nanti mereka akan dapat teruskan menerap sikap atau tabiat membaca itu, selepas 1-2 minggu itu saya lihat semangatnya kurang ya. Ibu bapa jadikan sesi itu seperti sesi menjaga anak-anak mereka, antar anak, kemudian mereka pulang. Jadi childcare pula ya. Babysitting. Jadi mungkin janganlah jadi sedemikian. Ibu bapa juga harus tahu apa yang dilakukan di sekolah, apa yang anak mereka belajar, supaya di rumah juga ada kesinambungan belajar itu. Apakah istilah yang telah dibelajar di bilik darjah, apakah yang kemahiran yang telah dibelajar itu dapat diterapkan lagi di rumah. Jadi ada kesinambungan diteruskan ya di rumah, membaca bersama. Tapi ada juga ibu bapa yang bukan saja baca bersama, mereka buat latihan sesi dan sebagainya ya. Ini ada dua kumpulan ya. Ibu bapa yang berbeza. Harus diimbangi. Ini satu keprihatinan yang datang daripada mungkin seorang ibu lah ya, daripada Facebook Mendaki ni ya, daripada Puan Kamariah Roslan. Katanya kita mesti ikut perkembangan zaman. Kalau anak bangsa asing pandai, anak-anak kita pun mesti pandai. Tapi bagaimana dengan tutur budi bicara yang baik? Katanya komputer tak dapat menolongkan. Jadi dibilang mungkin harus diterapkan nilai-nilai seperti berbudi bahasa dan sebagainya. Ya, bukan saja komputer. Bagaimana? Saya setuju kerana kalau kita lihat juga bagi pihak pemerintah pendidikan ya, yang penting emphasis itu ya diberikan kepada belajar melalui bermain. Bukan saja kebolehan membaca, mengira ataupun menggunakan komputer, tapi juga nilai-nilai yang dapat dipupuk dari kecil lagi. Bagaimana hendak berkomunikasi, memastikan kemahiran sosial itu ada, dan memastikan mereka tahu bagaimana hendak bertolak ansur, taking turns, ya, menunggu giliran mereka dan sebagainya. Kerana ini juga penting, dan itu saya rasa apa yang telah dikatakan oleh Puan tadi, iaitu tutur budi bicara, kerana mengetahui ilmu teknologi ni aja itu tidak mencukupi. Kerana itu antara kita dengan teknologi itu saja, tetapi kita tetap hidup di kalangan masyarakat dengan orang di sekeliling kita. Jadi kita harus mempunyai keseimbangan lah ya. IQ dan EQ juga seiringan ya. Dan kalau untuk ni macam mana diterapkan? Ada sesi-sesi tertentu ataupun cara adab-adab yang jika anak-anak itu ada silap ke apakah, mungkin ditegur dan sebagainya. Mungkin kita akan menyentuh nanti tentang program itu ya, program-program lebih khusus lagi. Betul. Dalam segmen ketiga sebentar lagi ya, Dr. Intan. Dan juga mungkin akan kita tanya tentang bagaimana phonics tambahan yang dihantar oleh ibu bapa kepada anak-anak tu membantu ataupun akan membebankan. Kita akan sentuh nanti.